Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Bahrul Madhi jilid ke-15. Kita sampai pada muka surat yang ke-80. 80 berapa? 82. Tajuk yang baru, Bab ma jaa ma ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, barang yang akan terjadi dan akan berlaku hinggalah sampai hari kiamat. Hadis yang kita akan baca pada malam ini ialah hadis yang panjang, hadis yang menceritakan kepada kita peristiwa-peristiwa yang akan berlaku menjelang hari kiamat. Dan Nabi menyebutkan hadis ini dalam satu khutbah yang panjang. Maka siapa-siapa di kalangan sahabat Nabi yang menghafaz hadis itu, maka banyaklah ayat ataupun alamat yang mereka hafaz. Jika ada sahabat yang kurang mengingati, maka kuranglah tanda-tanda yang mereka ingat tentang tanda-tanda kiamat ini. Ketahuilah wahai saudaraku, di dalam bab ini banyaklah perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada anak Adam. Satu-satu daripadanya menjadi pengajaran dan ingatan bagi seorang yang berbahagia. Apakala diambil, dibuatkan amalan dan dibicarakan dan diberikan timbang rasa insaf kepada diri. Kalau kita baca nanti hadis Nabi ini, bagi orang yang mempunyai sifat yang rasa takut kepada Allah, rasa insaf kepada Allah, maka dia akan mengambil pengajaran-pengajaran dan seterusnya dia akan berbahagia. Tetapi kalau hadis yang kita baca nanti sekadar dia dengar sahaja, tidak menimbulkan insaf, tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka orang ini akan mendapat kerugian. Hadisnya begini. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman salatal asri binaharin thumma qama khatiban falam yada' syai'an yakunu ila qiyamis sa'ah illa akhbarana bihi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Katanya, kami telah bersembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari akan sembahyang asar. Dan Nabi menjadi imam kepada kami dan kami menjadi makmum. Selepas daripada telah sembahyang bersama kami dengan dia, maka Nabi naik ke atas mimbar lalu berkhutbah akan satu khutbah yang panjang. Apa yang Nabi terangkan dalam khutbah itu? Diterangkan segala perkara yang terjadi selepas daripada wafat Nabi sehinggalah sampai kepada hari kiamat. Hadis yang kita baca ini adalah riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi yang sangat banyak mengingati hadis Nabi
dan di antara sahabat-sahabat kanan Rasulullah. Banyak hadis yang kita boleh baca riwayat daripada Abi Sa'id. Di antaranya hadis Abu Sa'id menangkap jin yang datang mencuri di dalam gudangnya. Bila dia semak, dia buat pemeriksaan di kelangnya ataupun di gudangnya, didapati bahawa banyak barang hilang. Jadi dia pun menunggu siapa yang mencuri. Rupa-rupanya yang mencuri itu makhluk yang kecil saja. Tuan-tuan sebut sebagai toyol. Ya, dia jin. Lalu ditangkapnya, dipegangnya. Kata dia, minta maaf lah, besok aku tak curi lagi barang kamu ni, aku janji ni. Maka dilepaskanlah benda itu. Tengok-tengok hilang lagi. Dijumpanya dengan Rasulullah. Abu Sa'id kata, wahai Rasulullah, semalam saya tangkap, kemudian saya lepaskan balik sebab dia janji takkan curi lagi. Kata Rasulullah, kamu telah ditipu, dia curi balik nanti. Rupanya memang benda tu curi balik. Besoknya ditahannya lagi. Abu Sa'id kata, kali ini aku tak lepaskan kamu. Bila kata tak lepaskan kamu, benda itu pun berjanji lagi, aku takkan buat lagi, aku janji. Lepas. Jumpa Rasulullah, bagi tahu lagi. Kata Rasulullah, kamu kena tipu lagi. Benda tu tak boleh pakai, cakapnya. Kemudian ditahannya lagi, jumpa, tangkap. 3 kali. Kata Abu Sa'id, aku takkan lepaskan kamu. Kata menatang itu, kamu lepaskanlah aku. Aku akan ajar kepada kamu satu ayat yang paling setan, yang paling jin takut. Maka diajarnya lah kepada Abu Sa'id, iaitu ayatul kursi. Ayat kursi. Inilah ayat yang kami takut. Maka dilepaskanlah. Abu Sa'id bertemu lagi dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, semalam dia datang lagi, aku tangkap dia. Sebab dia janji dia tak nak datang lah. Kemudian dia janji pada aku, dia bacakan satu ayat yang mereka paling takut. Kata Rasulullah, ada yang betul, ada yang tak betul pada dia. Yang betulnya, betul lah ayat kursi itu, mereka paling takut. Yang tak betulnya, nanti dia curi lagi. Jadi tuan-tuan, ni hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, ya, menceritakan kepada kita tentang Rasulullah membaca khutbah selepas sembahyang asar. Saya sebut pada tuan-tuan, mimbar kita ni buat kadang-kadang sampai RM60,000. Saya pernah jumpa satu mimbar harganya RM60,000. Dapat sebiji rumah. Tapi mereka cuma dapat sebiji mimbar. RM60,000 dipakai 4 kali Jumaat. Kalau 5 kali pun kok ada minggu ke-5. Kemudian 2 kali raya. Tak pun pakai masa semayang gerhana. Jadi dalam setahun berapa kali je pakai. Sedangkan Rasulullah kalau ceramah, dia duduk atas mimbar, cakap atas mimbar. Kita sekarang hanya khutbah Jumaat aja cakap, sebab kita faham mimbar ni untuk khutbah. Padahal mimbar ni boleh pakai bila-bila pun. Nak ceramah ke, nak kuliah, di sini pun boleh. Tapi kita saya jarang pakai. Kalaulah saya hari ni pergi ceramah atas mimbar ni, rasa-rasa repot rasa. Ya, tak pernahnya dia buat kuliah maghrib cakap atas mimbar. Rasulullah buat. Ya, benda yang Rasulullah buat. Kadang-kadang benda yang Rasulullah buat, kita tak buat, kita tak marah. Tapi kalau Rasulullah tak buat, kita marah pula. Pulang balik bahasa ni. Kadang-kadang yang Rasulullah buat, kita tak buat, kita